Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara-saudari semua. Sebelum kita mula ke majlis, izinkan saya untuk mengungkapkan serangkap dua pantun. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudari yang menyertai webinar kita pada pagi ini yang bertajuk Tahap Keberkesanan Style TGFU dalam Pendidikan Jasmani di Sekolah. Diharapkan agar saudara-saudari yang menyertai webinar kita pada pagi ini berada di dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi kerana telah melimpahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul dan dalam acara webinar ini. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, ada baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Badrul Aidit bin Muhammad Fuzi, merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang kini berada di semester 6. Saya selaku pengerusi majlis bagi webinar yang kami jalankan ini bersama-sama juga sahabat sekumpulan yang lain. Untuk pengetahuan semua, webinar yang kami jalankan ini merupakan penganjuran daripada kursus KPR 3012 iaitu Seminar Refleksi Latihan Mengajar di bawah kendalian pensyarah kami iaitu Profesor Madya Dr. Azali bin Rahmat yang bersama juga dengan kita hari ini juga merupakan perasmi bagi webinar pada pagi ini. Untuk itu saya minta Dr. Azali untuk memberi sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan webinar kita pada pagi ini. Dipersilakan. Baik, Dr. Azali nampaknya ada sedikit masalah teknikal dan tidak boleh untuk rasmikan program kita apa. Teruskan dengan program kita. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan dan aluan, saya minta pengarah program kami sendiri iaitu Saudari Debbie Dukim untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengarus. Salam sejahtera semua, nama saya Debbie Dukim, merupakan pelajar Semenan dari Fakulti Sains Sukan dan Kejuruteraan di UPSI. Saya selaku bagi kumpulan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel yang sudi bersama dengan kita untuk memberikan ilmu tentang TGFU. Apa itu TGFU kita akan mendalami dengan lebih lagi dengan program kami ini. Tidak lupa juga untuk ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus adalah menjayakan program inilah. Saya ucapkan syabas dan tanya. Akhir kata, saya juga ingin mengambil sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir untuk program inilah. Saya harap dengan adanya program kami ini, ia dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan tentang apa itu TGFU. Baiklah, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Debbie atas ucapan yang telah disampaikan sebagai pengarah program. Baiklah, bagi mendapatkan keberkatan webinar kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah yang dikutai oleh Saudara Muiz bin Maswan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Engkau berkatilah, rahmatilah perjalanan majlis webinar pada hari ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas, bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau rahmati. Seterusnya berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesehatan anggota, kecekasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapat cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri dan masyarakat dan negara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muiz atas bacaan doa yang telah disampaikan. Sebelum itu, suka saya ingatkan bahawa saudara dan saudari yang menyertai program ini diharapkan berada di majlis ini sehingga ke penghujung kerana link MyCat atau MyChamp akan diberikan pada penghujung webinar kita ini. Harap maklum. Sebelum kita memulakan webinar kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para panel kami yang akan mengupas tentang topik yang akan dibincangkan pada hari ini, iaitu tahap keberkesanan style TGFU dalam pendidikan jasmani di sekolah. Baiklah, panel kita yang pertama adalah yang dihormati Profesor Madya Dr. Sanmuga Nathan, anak lelaki K. Jagannathan atau lebih mesra dengan panggilan Dr. San. Beliau merupakan orang penting yang memperkenalkan style pengajaran TGFU ini di Malaysia, saya kira, kerana beliau merupakan salah seorang ahli TGFU dunia dan beliau juga tidak asinglah bagi pelajar di UPSI, tambahan pula bagi pelajar di Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan kerana beliau merupakan antara pensyarah yang lama dan otai di fakulti kita. Apa khabar Doktor? Kabar baik. Terima kasih. Okay, mungkin Doktor ada sepatah dua kata untuk penonton webinar kita dan mungkin Doktor boleh berkongsi dengan kami semua tentang latar belakang kaitan dengan Doktor. Maksudnya saya nak sampaikan ceramah ke ataupun nak memperkenalkan diri dulu ke? Perkenalkan diri Doktor. Okey, baik. Pertamanya terima kasihlah ya atas jemputan pagi ini. Sebenarnya saya merupakan guru yang biasa ya. Saya pernah dekat 22 tahun mengajar di sekolah ya, khususnya mata pelajaran pendidikan jasmani. Dan lepas tu saya sambung jadi pensyarah di Fakulti Sains Sukan selama 11 tahun ya, 11 tahun. Dan saya merupakan pensyarah bagi kursus KPD ya, kaedah mengajar dan juga olahraga dan sebagainya lah. Jadi pengalaman saya telah ramai melahirkan student master PhD. Lebih kurang ada 9 orang pelajar PhD dan Cikgu Azam sendiri adalah merupakan student saya dalam bidang master. Dan Cikgu Azam ni dia merupakan seorang penulis yang profilik lah, menulis buku teks sekolah dan sebagainya lah. Jadi selain daripada saya merupakan wakil Malaysia di medan TGFU dunia ya, dan saya merupakan seorang jurulatih olahraga peringkat kebangsaan dan merupakan penasihat sukan bagi Majlis Sukan Negeri. Itu sajalah. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. San di atas perkongsian tentang diri beliau sebentar tadi. Okey, baiklah, panel kita yang kedua adalah yang dihormati Encik Azamuddin bin Haji Ahmad Barkat. Beliau merupakan seorang guru di sebuah sekolah bernama SMK Sultan Abdullah, Cenderung Balai Perak. Beliau juga merupakan bekas pelajar di UPSI dan merupakan seorang guru pendidikan jasmani yang penuh pengalaman saya kira, kerana saya lihat di profil cikgu, cikgu pernah mendapat jemputan sebagai guru penyampai dalam rancangan didik TV KPM dan merupakan antara penulis buku teks pendidikan jasmani di sekolah. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Okey, mungkin cikgu ada sepatah dua kata untuk penonton kita pada hari ini dan mungkin cikgu boleh menceritakan serba sedikit tentang latar belakang berkaitan dengan cikgu. Okey. Mulanya dulu saya dekat IPSI. Pada masa tu saya buat pengajian Melayu. Lepas tu sambung belajar kat UTM Skudai. Kemudian seterusnya belajar dengan Dr. Shan selama 2 tahun. Iaitu dalam bidang pedagogi lah. Saya punya tesis tu.
So sekarang ni saya dah 24 tahun mengajar. Apa yang ada sekarang inilah yang saya ada, yang saya bagi dekat Cik Badrul tu. Itulah. Lain-lain tak ada dan saya suka belajar. Itu saya. Okey Badrul? Okey. Terima kasih Cikgu. Terima kasih ucapkan kepada Cikgu Azmuddin di atas pengusian tentang diri beliau sebentar tadi. Baiklah, untuk program kita seterusnya, saya menyerahkan sepenuhnya majlis ini kepada Saudara Abdul Alim selaku moderator kita pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis Saudara Aidit. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Abdul Alim bin Muhammad Ghani, pelajar ijazah sarjana muda pendidikan jasmani daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, tanpa meninggalkan masa lagi, kita akan memulakan webinar kita dengan mempersilakan panel kita yang pertama, iaitu Profesor Madya Dr. Shanmugam Nathan, anak lelaki K. Jagannathan, untuk memberi penerangan berkenaan dengan tajuk program kita, iaitu tahap keberkesanan style TGFU dalam pendidikan jasmani di sekolah. Mesti ramai yang peserta semua tertanya-tanya, apa itu TGFU? Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Dr. Shan untuk menceritakan apa itu TGFU. Okey, terima kasih saudara moderator Cikgu Abdul Alim. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah khusus seminar refleksi latihan mengajar PM Dr. Haji Azali Rahmat, kemudian jawatan kuasa webinar yang diketuai oleh Cikgu Muhammad Badrul Aidit, Cikgu Debbie, Cikgu Abdul Alim dan lain-lain rakan ya. Terima kasih banyak. Dan begitu juga kepada peserta-peserta peserta-peserta webinar ni, saya dengan Cikgu Azam, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas penyertaan anda semua. Kerana yang penting dalam medan ini, dalam platform ini, kita akan memberi pencerahan tentang apa dia TGFU sebenarnya. Kadang-kadang banyak berlaku miskonsepsi, pelaksanaan yang tidak mengikut kehendak TGFU yang berlaku ya. Jadi ini merupakan satu pencerahan dari segi teori. Kalau you nak dapat pencerahan kalau nak dapat pencerahan yang lebih berkesan, perlu ada sesi praktikal ya. Namun dalam keadaan COVID ni kita buat teori dululah ya. Baik, okey, sekali lagi terima kasih atas memberi peluang kepada kami untuk share tentang TGFU. Okey, baik. TGFU sebenarnya Teaching Games for Understanding ya. Dia T huruf besar, G huruf besar, F huruf kecil dan U huruf besar. Itu TGFU. Okey. Sebenarnya TGFU itu merupakan satu model ya. Bukan style. Dia beza. Dari segi pedagogi, model itu lain, style itu lain. Kalau style itu style arahan. Contohnya kalau para guru pelatih atau cikgu kalau ikut style pengajaran Moulton dan Ashworth, dia ada style A, style arahan. Style itu maksudnya cara menyampaikan sesuatu ilmu ataupun pengetahuan, cara saja. Dia tidak holistik. Model itu lebih holistik. Dia ada cara menyampaikan sesuatu ilmu, di samping itu ada alat pentaksiran, alat ukur dia sendiri. Jadi TGFU sebenarnya model. Kerana TGFU ni untuk mengukur pencapaian pelajar, apabila diajar dengan TGFU, dia ada alat ukur yang dipanggil GPI, Game Performance Assessment Instrument. Jadi model tu lebih lengkap. Jadi masa kini pendekatan kaedah-kaedah pengajaran dia lebih ke arah model. Contohnya model kooperatif dan model export education model, model mastery dan sebagainya. Dia lengkap. Okey, ini dari segi istilah. Jadi okey, baik. Jadi anda tanya sejauh mana keberkesanan model TGFU di peringkat Malaysia dan peringkat global. Ini ada beberapa bukti. Mohon slide. Okey, sebelum saya masukkan atas lagi. Sebelum saya masukkan sama ada TGFU ini berkesan atau tidak di Malaysia atau di konteks dunia, saya ingin memberi sedikit gambaran sebelum saya memberi talk tentang pelaksanaan TGFU. Cuba kita renungkan cara pendekatan tradisional.
tuan-tuan kena faham ya, tuan-tuan puan-puan kena faham apa dia pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional dia lebih kepada style arahan ya. Style yang berasaskan kemahiran, model teknikal. Okey, model teknikal tu style lama, style tradisional. Itu berbentuk linear pedagogi, Pengajarannya diajar step by step secara ansur maju. Itu linear pedagogi. Itu pendekatan tradisional. Contohnya, mungkin anda di masa sekolah anda telah diajar cara begitulah. Mula-mula katakan bola sepak ya. Hari itu katakan cikgu nak ajar bola sepak untuk tingkatan 1. Dimulakan dengan aktiviti memanaskan badan. Okey, anda berjogging, buat stretching, lepas tu juggling dengan bola. Lepas tu cikgu akan panggil semua kumpul balik, cikgu akan buat demonstrasi. Contohnya macam mana nak mengelecek bola menggunakan kekuran kaki instead. Okey, cikgu memberi penerangan fasa sedia, fasa laksana, fasa ikut lajak ya, mengelecek bola menggunakan teknik instead. Lepas tu cikgu akan buat gerak kerja kelas di mana setiap murid mungkin dapat bola, mereka akan cuba mengelecek menggunakan kekuran kaki ya instead. Mereka akan mengelecek. Kemudian beberapa minit, 5 minit ke lepas tu cikgu tiap bisa panggil mereka balik. Kali ini mungkin cikgu akan pecahkan mereka secara berpasangan ke bertiga. Mereka akan melakukan aktiviti mengelecek secara berpasangan ke bertiga ya. Contohnya lah. Kemudian sebelum nak tamatkan pelajaran itu, cikgu panggil mereka, cikgu akan pecahkan mereka kepada beberapa kumpulan. Mereka akan lakukan permainan kecil atau permainan penuh. Iaitu penghujung. Di mana dalam permainan kecil atau permainan penuh, aplikasi apa yang mereka dah belajar pada hari itu mengelecek dan kemahiran-kemahiran yang mereka dah belajar beberapa minggu lepas diaplikasikan bersama dalam permainan kecil. Mungkin 7 minit, 10 minit. Lepas tu last kali gerak kendur, refleksi. Itu cara pendekatan tradisional mengutamakan kemahiran. Ini bola sepak adalah open skill. Adakah penting kemahiran saja penting ke? Tidak. Dia ada unsur taktikal, unsur pemikiran, membuat keputusan. Ya, membuat keputusan strategikal. Kalau strategi menyerang kena buat apa? Pemikiran, membuat keputusan, buka ruang ke, sama ada nak mengelecek ke atau passing. Kalau ramai orang boleh mengelecek ke? Defend ramai, boleh mengelecek ke? Memang tak boleh, kena buat passing. Itu unsur pemikiran. Jadi unsur-unsur taktikal. Bila pasukan bertahan, mereka kena fikir sama ada bertahan man to man marking ke, zone marking ke. Ini aspek-aspek pemikiran. Jadi model tradisional ni, style arahan tu tak begitu sesuai untuk mengajar permainan yang open skill. Memang sesuai untuk close skill lah. Olahraga boleh lah, gimnastik boleh. Jadi ini cara pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional yang skill based, arahan, modal kemahiran, dia mengutamakan kemahiran. Sedangkan taktik itu dipinggirkan. Jadi fikirlah sesuai ke tak sesuai mengajar permainan menggunakan cara tradisional. Okey, baik. Ini cara tradisional. Sebelum saya masuk tentang TGFU. Baik, minta slide. Okey, baik. Sejauh mana TGFU berkesan atau tidak? Pastikan beberapa negara yang handal dalam dunia mengutamakan TGFU sekarang untuk mengajar permainan. Bukan saja dalam pendidikan jasmani tetapi dalam konteks kejurulatihan permainan ya. Banyak negara-negara termasuk Malaysia pun mengamalkan TGFU. Kementerian Pendidikan Malaysia, kalau cikgu-cikgu lihat DSKP, Kementerian Pendidikan Malaysia menyarankan menggunakan TGFU untuk mengajar permainan, ya. Dan semua huraian DSKP tentang permainan ada ciri-ciri TGFU, ya, dari segi psikomotor, kognitif dan afektif. Okey. Okey, baik. Okey, dari segi istilah TGFU sendiri, TGFU dikatakan pendekatan berasaskan permainan, ya. Game based approach. Fokus supaya murid-murid pemain memahami apa dia konfigurasi permainan itu, apa dia isi kandungan permainan. Ia adalah merupakan pendekatan permainan. Ya, ianya berpusatkan kepada pelajar, learner centered and coaching practice, di mana
murid-murid menyelesaikan masalah taktikal, masalah kemahiran dalam permainan ya. Berpusatkan kepada pelajar maksudnya ianya menggunakan teori konstruktivism ya. Kerana pelajar akan menyelesaikan ya. Bila saya bawa bola saya kena buat apa? Sama ada saya kena pas ke saya kena mengelecek bola. Sama ada saya nak gunakan tendangan lerek ke tendangan lambung ya, dia kena fikir. Kemudian cara melaksanakan sesuatu kemahiran itu budak kena fikir, budak akan cari maklumat-maklumat macam mana buat tendangan lerek, macam mana buat tendangan lambung. Jadi ianya berpusatkan kepada pelajar. Kalau dahulu cara tradisional cikgu muntah, cikgu bagi semua isi tentang taktik kemahiran. Tetapi TGFU murid kena berfikir, menyelesaikan masalah. Of course cikgu bagi panduan lah. Mungkin bibit bahan bantu belajar ke, video dan sebagainya. Cikgu bagi panduan untuk mereka menyelesaikan masalah. Masalah taktikal, masalah kemahiran ya. Jadi salah satu ciri TGFU permainan itu diubah sesuai, permainan kecil. 3 lawan 3, 2 lawan 1 dan sebagainya ya. Permainan kecil, mengapa permainan kecil penting? Kerana semua pelajar, semua murid akan ada perasaan ball feel. Mereka akan menyentuh bola. Bila banyak kali mereka menyentuh bola, kemahiran mereka akan meningkat, pemikiran mereka pun akan meningkat ya. Permainan diubah sesuai, bukan saja permainan diubah sesuai, peralatan pun diubah sesuai. Kemudian padang pun diubah sesuai supaya murid benar-benar memahami apa itu permainan. Mereka dapat membolehkan mereka dapat berfikir secara kreatif dan menguasai kemahiran. To produce more intelligent player, TGFU bertujuan untuk menghasilkan more intelligent player. Jadi secara keseluruhannya hasil kajian TGFU setakat ini di Malaysia dalam konteks dunia pun didapati ada peningkatan keseronokan ya. Bila cikgu gunakan TGFU berbanding dengan cara tradisional, keseronokan permainan meningkat. Murid dapat memahami satu situasi permainan, dapat menyelesaikan masalah taktikal ya. Kemudian masalah kemahiran, mereka pandai membuat keputusan. Keputusan apa dia patut mereka lakukan. Nak pilih kemahiran yang mana yang sesuai dalam satu situasi permainan. Buka ruang, tutup ruang dan sebagainya. Tetapi peningkatan dari segi kemahiran tidak banyak beza antara cara tradisional dan cara TGFU lah. Tetapi lain-lain aspek ada peningkatan. Okey. Baik. Siapakah sebenarnya yang mengasaskan TGFU? Orang yang bernama Thorpe dan Bunker ya. Sekitar tahun 1982 mereka hasilkan pendekatan TGFU. Macam mana idea TGFU wujud Idea TGFU wujud apabila Bunker dan Thorpe mendapati apabila kanak-kanak itu diajar dengan cara tradisional, cara arahan, murid-murid boring. Mereka tak datang untuk ber-PJ kerana mereka kata cikgu selalu ajar skill. Sebenarnya mereka ingin bermain. Tapi cara lama menghadkan mereka bermain kerana cikgu selalu ajar skill kemahiran. Bila murid datang mereka nak main. Itu satu sebab. Yang keduanya, cara pengajaran drill melalui drill kemahiran yang diajar dalam PJ, dalam permainan sebenarnya drill yang mereka ajar antara lerek, antara lambung secara berpasangan, dalam permainan sebenarnya mereka tak boleh guna pakai. Kerana dalam permainan sebenar ada musuh. Jadi penggunaan banyak drill itu tidak mendatangkan faedah. Cara lama banyak menggunakan drill. Jadi mereka ubah kepada banyak situasi permainan 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4. Murid-murid seronok. Mereka dapat terus bermain secara tidak langsung, pemikiran mereka pun meningkat dan juga kemahiran mereka juga meningkat. Jadi dengan itulah datangnya idea TGFU ni. Okey, supaya murid tak boring. Kerana terus bermain, ya. Baik. Okey, teaching games for understanding ini diajar berdasarkan 6 langkah yang digariskan oleh Thorpe dan Bunker. Ada 6 langkah. Yang pertama, bentuk permainan. Bentuk permainan di sininya, permainan itu diubah sesuai mengikut umur pelajar. Ya. Diubah sesuai mengikut umur pelajar, gelanggang, alatan dan sebagainya diubah sesuai berdasarkan ability pelajar lah, kebolehan pelajar. Kemudian langkah yang kedua, apresiasi permainan, game appreciation. Kanak-kanak atau murid-murid atau pemain harus menghargai permainan.
apresiasi permainan kerana permainan itu boleh memupuk kerjasama, ada undang-undang untuk mereka menghormati dan sebagainya. Langkah yang ketiga, dalam permainan bukan saja ada unsur kemahiran tetapi taktikal. Unsur-unsur taktikal. Taktikal di sini maksudnya bila menyerang kena buat apa, bila bertahan kena buat apa, unsur-unsur pemikiran. Kena buka ruang, kena tutup ruang, kena pilih kemahiran yang sesuai, kena overlap, kena bagi pressure, ini pemikiran. Permainan ada unsur-unsur pemikiran membuat keputusan taktikal. Kemudian langkah yang seterusnya making appropriate decision, membuat keputusan yang bijak. Kemahiran apa nak guna? Kalau nak menyerang, katakan dalam kawasan goal post ada hanya seorang. Jadi pemain penyerang itu boleh melakukan dribble. Dia kena pilih dribble. Kalau 5-6 orang yang marking, penyerang tu kena buat apa? Dia masih dribble ke? Kalau dia buat dribble itu keputusan decision making yang salah. Dia kena buat hantaran. Hantaran kepada siapa? Rakan sepasukan. Rakan sepasukan dia kena fikir. Dia kena buat keputusan apa? Mencari ruang yang kosong. Boleh faham tak? Harap fahamlah. Baik, lagi satu saya bagi contoh. Katakan dalam permainan badminton, Lee Chong Wei menghadap Lin Dan. Okey. Katakan Lin Dan ini berada di dekat jaring. Lee Chong Wei kena buat apa? Lee Chong Wei dia kena membuat keputusan untuk bagi shuttle itu ke arah baseline. Dia kena membuat keputusan hantar shuttle ke baseline. Kemahiran apa dia pilih? Adakah dia nak pilih drop shot? Dia kena buat lob. Nampak? Ini what to do, how to do. Jadi cara lama dia tak ajar begitu. Hanya TGFU mengajar anak-anak murid itu berfikir tentang taktikal, berfikir tentang kemahiran yang sesuai. Okey, baik. Kemudian langkah yang kelima, TGFU walaupun TGFU mementingkan taktikal, membuat keputusan, tetapi TGFU mengajak cikgu-cikgu supaya anak-anak murid atau pemain itu menguasai kemahiran. Sesuatu kemahiran. Pelbagai anak-anak itu, murid-murid itu perlu diberi situasi permainan di mana mereka boleh menggalakkan menguasai sesuatu kemahiran. Bila 5 langkah ini sudah dilaksanakan, diharapkan prestasi mereka akan meningkat di bawah langkah performance. Dalam performance itu TGFU menggunakan alat ukur yang dipanggil GPI untuk mengukur prestasi pemain-pemain dari segi psikomotor, kemahiran, dari segi decision making, kognitif dan juga efektif, sama ada mereka bekerjasama atau tidak. Di penghujung talk ini saya bagi alat ukur untuk mengukur satu alat ukur yang saya ubah sesuai daripada GPI untuk mengukur domain psikomotor, kemahiran, domain pemikiran, decision making, kognitif dan juga efektif. Okey, jadi pendek kata di sini TGFU ini diajar menggunakan 6 langkah. 6 langkah itu harus direfleksikan dalam RPH sekiranya cikgu nak mengajar menggunakan pendekatan TGFU. Okey. Baik, seterusnya. Baik, saya sambung ciri-ciri TGFU. Permainan itu permainan mini yang diubah sesuai menggunakan peralatan, menggunakan undang-undang, ruang dan sebagainya. Kalau perhatikan gambar raja yang saya bagi itu, ada berapa lawan berapa ya? 1 lawan 1 pun ada, 2 lawan 2 ada, 4 lawan 4 ada. Pelbagai variasi anda boleh gunakan. Tapi gunakan variasi yang rendah kepada variasi yang lebih tinggi supaya intensity aktiviti itu akan ditingkatkan. Mula-mula warm up intensity rendah ya. Intensity rendah ke moderate. Kemudian perkembangan dia moderate kepada vigorous. Jadi ubah suailah pemain dan pemain, peralatan, gelanggang supaya intensity permainan dapat ditingkatkan. Ingat, TGFU ini dijalankan supaya pemain akan bermain secara berterusan. Dia tak berhenti buang masa ya. Kalau cara lama pemain berhenti, cikgu bagi penerangan dan sebagainya, banyak buang masa. Tapi kalau gunakan pendekatan TGFU secara tidak langsung, kecergasan pemain akan meningkat kerana aktiviti dijalankan secara berterusan. Kardiovaskular, aerobik, anaerobik, ketangkasan, ya semuanya akan meningkat kerana permainan berterusan. Cubalah, kalau saya ada satu pengalaman, anak murid saya yang bernama Cikgu Amirul pernah mengajar hoki. Yang sedang mengajar hoki di Sekolah Sukan Mutiara Impian di Pulau Pinang. Dia menggunakan pendekatan TGFU untuk mengajar hoki
anak-anak murid dia berjaya memenangi pingat emas dalam MSSN. Begitu juga pendekatan TGFU yang digunakan oleh Cikgu Bahar di Sekolah Menengah Mutiara Impian dan Sepak Takraw, mereka memenangi pingat emas, saingan sukma dan sebagainya. Jadi cuba gunakan pendekatan TGFU untuk dalam konteks kejurulatian. Prestasi boleh meningkat. Okey. Jadi mengapa permainan mini? Permainan mini ini akan membantu kefahaman seseorang pemain itu dalam permainan. Permainan mini itu dia dapat banyak pengalaman. Kalau banding dengan permainan 11 lawan 11, apa akan jadi ya? 11 lawan 11. Ada masanya seseorang pemain itu tidak dapat ball feel. Jadi permainan mini semua pelajar akan merasai ball walaupun dia pemain yang berkebolehan rendah, low skill. Jadi pendekatan TGFU ini berbentuk inquiry. Cikgu ajak murid-murid berbincang masalah taktikal, membuat keputusan taktikal melalui penemuan berbimbing. Cikgu tanya, bila menyerang anda buat apa? Anda kena buka ruang. Ini semua penemuan berbimbing lah. Jadi mereka dapat menyelesaikan masalah taktikal, what to do, how to do. Okey. Jadi kategori permainan TGFU ada kategori penyerangan. Contohnya kategori permainan invasion atau penyerangan termasuk bola sepak, rugby, hoki, bola jaring mempunyai taktik-taktik yang sama ya. Taktik-taktik yang sama. Okey, sebab itu dikategorikan permainan penyerangan. Bola sepak, hoki mempunyai taktik yang sama. Contohnya pada tahun 2000 Piala Dunia Hoki ya, tahun 2000 pasukan Jerman Barat jadi juara dunia. Ingat pada tahun itu yang melatih pasukan hoki Jerman adalah seorang jurulatih bola sepak. Nampak? Jadi taktik itu amat penting. Walaupun pemain jurulatih bola sepak dapat membawa pasukan hoki Jerman Barat menjadi juara dunia. Jadi beberapa jenis permainan mempunyai share the same tactic. Begitu juga striking and fielding. Bola lisut, kriket mempunyai taktik yang sama. Okey, dalam permainan kriket umpamanya, taktik dia contohnya kalau seorang tu dapat batter memukul bola laju kuat, fielder kena buat apa? Dia kena fikir buat taktik, kena buka ruang. Kalau dia rasa dia punya batter tu memukul pelan, fielder kena buat taktik apa? Mereka kena buat decision making, mengecilkan ruang, rapat-rapat ya. Fielder kena berdiri secara rapat. Begitu juga target game. Badminton, tenis mempunyai taktik yang sama. Jadi berdasarkan inilah jadi pembahagian permainan dibuat oleh pendukung TGFU. Kemudian target game di Malaysia kita kurang untuk diajar. Slide yang seterusnya. Halo. Okey. Baik. Cuba kita lihat bagaimana satu sesi PDP ya, PDP permainan yang ajar dia menggunakan pendekatan TGFU. Apa beza PDP dengan PDPC? PDP dia guru bagi semuanya, PDPC guru menjadi fasilitator. Dia lebih kepada pemudah cara. Jadi maksudnya kalau kita mengajar olahraga menggunakan arahan lebih kepada PDP lah, pengajaran dan pembelajaran kan. Kalau menggunakan arahan. Kalau kita menggunakan TGFU, dia lebih berpusatkan kepada pelajar, lebih sesuai menggunakan istilah PDPC. Ya, pembelajaran pemudah caraan. Okey, itu satu istilah yang saya rasa sesuai lah ya. Tak tahulah, mungkin istilah ni boleh didebatkan. Mungkin Cikgu Azam ada pandangan lain, nanti Cikgu Azam boleh kemukakan lah. Baik, macam mana kita nak jalankan satu sesi pengajaran TGFU permainan ya. Saya ambil contoh bola sepak ya. Tingkatan 1, mengelecek dan tendangan lambung contohnya lah. Okey, mula-mula aktiviti memanaskan badan. Kalau tradisional mereka berlari, berjogging, buat stretching, buat drill bola sepak ya secara tradisional. Tapi pendekatan TGFU mereka boleh memanaskan badan. Kalau cikgu bagi bola lembut macam beach ball ke,
bola tampar yang lembut, mereka boleh memanaskan badan menggunakan bola, peralatan bola ya. Mungkin hari itu kita nak ajar mengelecek tendangan leret, tendangan lambung. Mungkin dalam set induksi cikgu mungkin tunjuk satu permainan bola sepak ada unsur tendangan leret, tendangan lambung, mereka tengok. Cikgu memperkenalkan tajuk. Kemudian mereka boleh memanaskan badan menggunakan bola lembut. Mungkin bergerak dengan bola, lepas tu tenang leret, tenang lambung. Sebab bola lembut tu tak akan cederakan mereka. Okay. Dalam masa yang sama, mereka buat stretching dan sebagainya lah. Jadi kita kata strategi peralatan ya. Memanaskan badan, pendekatan moden menggunakan strategi peralatan. Lebih spesifik kepada apa yang nak ajar hari itu. Okey, lepas mereka dah memanaskan badan, cikgu kumpulkan mereka. Kali ini cikgu bincang. Cikgu bincang aspek taktik. Hari itu tajuk dia, hari ini tajuk dia tendangan leret, tendangan lambung kan. Jadi cikgu bincang. Bila masa menggunakan tendangan leret? Bila masa tendangan lambung? Jadi cikgu akan mengajar untuk budak fikir. Agaknya bila menggunakan tendangan leret, tendangan lambung? Bila masa agaknya? Kalau kita punya partner tu rapat. Rapat kita guna tendangan? Leret. Tendangan leret lah. Kalau jauh, tendangan lambung, partner kita jauh. Kemudian kalau padang tu basah, berhujan, tendangan lambung lebih sesuai lah. Jadi aspek-aspek ini, kalau musuh kita pendek, mungkin kita boleh guna tendangan lambung dan sebagainya kan. Okey, jadi cikgu akan bincang, lepas tu cikgu agihkan mereka kepada beberapa kumpulan, mereka akan bermain permainan mini, permainan kecil. Kali ini permainan kecil bukan pentingkan kemahiran. Mereka cuma aplikasi taktik. Bila nak guna tendangan leret, bila nak guna tendangan lambung. Faham? Jadi kemahiran belum penting lagi di sini. Hanya cuma taktik. Bila nak guna tendangan leret, tendangan lambung. Permainan mini, aplikasi taktik. Harap jelas ya setakat ini. Okey, kemudian mereka main 5 minit ke 7 minit, cikgu akan panggil balik. Kali ini cikgu akan bincang macam mana execute, macam mana melaksanakan kemahiran tendangan leret dan tendangan lambung. Okey, cikgu akan gunakan bahan bantu belajar, BBB, di mana ada butiran-butiran tendangan leret, tendangan lambung. Cikgu akan tanya pelajar, ini penemuan berbimbing. Okey, kalau you nak tendang bola dalam fasa persediaan, macam mana? Fasa laksana macam mana? Fasa ikut lajak macam mana tendangan leret? Begitu cikgu akan tanya murid berdasarkan bahan bantu belajar macam mana nak lakukan tendangan lambung. Fasa sedia macam mana? Fasa laksana macam mana? Fasa ikut lajak macam mana? Jadi murid akan bincang. Murid akan bagi jawapan. 2 persoalan cikgu bagi. Macam mana nak tendangan leret? Macam mana nak buat tendangan lambung? Jadi murid akan bincang, murid akan bagi idea macam mana nak tendangan leret, tendangan lambung. Kalau dahulu cikgu akan ajar setiap butiran supaya mereka dapat tendangan leret, tendangan lambung, itu tradisional. Tapi dalam TGFU, idea-idea itu mesti datang daripada pelajar. Macam mana idea datang daripada pelajar? Berdasarkan bahan bantu belajar yang disediakan oleh guru. Ataupun untuk pelajar-pelajar yang lebih advance, mungkin mereka boleh cari dalam Google dan sebagainya. Okey? Baik, lepas bincang, mereka sama ada mereka aplikasikan dalam situasi permainan tendangan leret, tendangan lambung. Kalau kita dapati anak murid kita lemah, tak cukup berkemahiran, kita boleh buat latih tubi sedikit secara berpasangan. Tendangan leret, tendangan lambung. Tetapi lebih dinamik, berpasangan tapi tengah-tengah masukkan seorang pengadang. Itu lebih ke arah TGFU. Ada opponent. Tapi ingat apa yang terjadi, mengapa di negara-negara barat TGFU dia berkembang dengan baik, kerana apabila mereka dah umur 6 tahun atau 7 tahun, kanak-kanak itu dilengkapi dengan fundamental movement skill Bukan saja berlari, berlompat, membaling, kilas dan sebagainya. Mereka diajar cara mengelecek, cara memukul, cara menangkap dan sebagainya. Jadi kalau di negara kita, kalau anak-anak murid kita tak kuasai sesuatu kemahiran, kita boleh buat latih tubi. Latih tubi itu merupakan satu pendekatan tradisional bukan TGFU. Tetapi saya sengaja masukkan di sini, kalau anda dapati anak murid you masih lemah dalam kemahiran, you boleh gunakan latih tubi kemahiran. Tetapi jangan lama sangat. Kalau you buat secara berpasangan, A tendang leret, B menyerkap, B tendang balik pada A tendang lambung, B menyerkap, tendang balik, itu secara tradisional Itu ada lebih statik. Kalau ada seorang pengadang di tengah-tengah, itu lebih dinamik, bergantung kepada keadaan. Kalau anak murid lemah, mau tak mau buat secara berpasangan. Lepas tu you progress, letak seorang tengah sebagai pengadang. Okey?
bergantung kepada, kalau sekolah sukan tak payah latih tubi lah, terus boleh pergi permainan mini, aplikasi dan taktik dan kemahiran. Okey. Okey, langkah yang seterusnya aplikasi permainan mini. Kali ini aplikasi sudah latih tubi, boleh aplikasi taktik dan kemahiran. Taktik apa? Bila nak tendang lerek, bila tendang lambung, kemudian melakukan tendangan lerek, tendangan lambung dan teknik yang betul dalam satu permainan mini yang satu lagi. Kemudian permainan mini yang last kali sebelum warm down, gerak kendur, permainan mini mungkin you boleh tingkatkan intensity dia. Mungkin one touch atau mungkin you letak 4 tiang gol. Secara lazimnya 2 tiang gol kan untuk satu pasukan kan. Mungkin you letak 4 tiang gol. Jadi maksudnya mereka akan bermain dengan begitu laju, intensity permainan akan ditingkatkan. Okey, dan mungkin dalam permainan mini, aplikasi taktik dan kemahiran atau permainan mini kesukaran tinggi, you boleh mula mentaksir murid. Mungkin boleh rakam video ataupun bagi tahu mereka, bagi mereka alat ukur, mereka boleh mentaksir. Boleh buat pentaksiran secara sendiri, pentaksiran guru atau kumpulan, pencapaian kemahiran mereka, membuat keputusan dan sebagainya. Ya. Kena awal-awal kena bagi tahu murid untuk tentang pentaksiran, baru mereka dapat taksirkan kebolehan mereka. Sama ada guru nak taksir boleh, cikgu kena rakam video. Sebab setiap orang cikgu kena bagi markah, markah dalam bentuk rubrik dan sebagainya. Okey, last kali gerak kendur. Sekejap lagi saya bagi contoh RPH dan sebagainya lah. Okey. Teruskan. Okey, nampak pendekatan TJFU dalam game, dalam situasi permainan. Tapi ada praktis sedikit lah. Semuanya situasi permainan, 4 lawan 4, 2 lawan 2 dan sebagainya. Ya, drill kurang. Dalam TJFU drill kurang. Kalau murid lemah kita boleh buat drill, hanya jangan lama sangat. Okey. Nampak dia punya formasi dia dalam banyak situasi permainan, game form. Praktis sedikit drill lah tu. Okey, teruskan. Okey, baik. Saya bagi satu contoh ringkasan RPH, harap jadi bakal-bakal guru yang sedang mengajar boleh dapat satu contoh. Ini satu contoh ya. Ada pelbagai cara anda boleh buat lah. Okey, tengok RPH ni bola sepak tingkatan 1 ya. Okey, bola sepak tingkatan 1. Standard kandungan dia kemahiran asas bola sepak ya. Melakukan kemahiran asas bola sepak, lakuan yang sesuai. Ini standard yang ada dalam DSKP tingkatan 1. Okey. Baik, Cuk. Ingat, bila anda menulis objektif pelajaran mesti align, selari dengan standard kandungan, selari dengan standard pembelajaran. Daripada itu kita boleh hasilkan objektif pelajaran. Okey. Teruskan slide. Okey, standard pembelajaran ya. Ini daripada DSKP ya, DSKP tingkatan 1 PJK. Standard pembelajaran psikomotor melakukan kemahiran mengantar bola secara lerek, lambung dan menanduk bola dalam situasi permainan. Di sini dalam DSKP ada 3 kemahiran. Tendangan lerek, tendangan lambung, tendangan menanduk. Bolehkah 3 kemahiran itu kita mengajar satu masa yang sama? Ada masanya boleh, bergantung kepada murid. Kalau murid itu ability tinggi, dia boleh 3 boleh buat. Tetapi ingat, kalau kita nak belajar sesuatu kemahiran baru, murid itu kena fresh. Kalau murid itu tak fresh, boleh mengakibatkan kecederaan. Kalau saya pilih 2 dulu. Kemudian satu lagi pelajaran, saya menanduk bola. Menanduk bola ada pelbagai variasi, tanduk depan, tanduk belakang dan sebagainya. Banyak boleh buat. Okey. Baik, kognitif memerihalkan penggunaan daya semasa melakukan kemahiran mengantar bola. Dia kognitif ya. Okey, kemudian efektif mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti. Ini standard pembelajaran untuk hari itu. Okey, berdasarkan standard pembelajaran, saya ada bagi contoh macam mana kita nak create objektif pembelajaran. Okey. Slide. Ini standard pembelajaran ya. Okey, penulisan objektif pembelajaran itu mesti lebih spesifik. Mesti selari dengan standard pembelajaran, standard kandungan. Penulisan objektif pelajaran mesti spesifik. Ingat, bila kita menulis objektif pelajaran, bila orang baca dari segi objektif pembelajaran, orang akan tahu apa sebenarnya kita akan ajar. Berdasarkan objektif pelajaran itu, di ujung atau dalam sepanjang proses PDP, objektif yang kita gariskan itu harus diukur. Kita kena ukur menggunakan alat-alat pentaksiran.
Ingat dah? Itu. Yang pertama saya ulang sekali lagi, penulisan objektif pelajaran mesti selari dengan standard pembelajaran. Selari, dan penulisan objektif pelajaran mesti merefleksi apa yang kita nak ajar. Yang ketiga, objektif pembelajaran yang kita gariskan itu harus diukur untuk menentukan apa yang mereka dah kuasai pada hari itu. Okey, baik. Objektif psikomotor yang pertama, murid dapat melakukan kemahiran menghantar bola secara lerek, lambung dalam situasi permainan 3 lawan 3, sekurang-kurangnya 3 kali percubaan bagi setiap kemahiran dengan teknik yang betul. Harap ini faham ya. Jadi melalui situasi permainan kita harapkan mereka dapat lakukan dari segi teknik ya. Teknik kemahiran tendangan lerek, tendangan lambung. Kurang-kurang 3 lerek, 3 lambung mereka dapat lakukan dengan teknik yang betul di sepanjang beberapa situasi permainan. Itu selari dengan standard pembelajaran. Standard pembelajaran kata tendangan lerek, tendangan lambung. Selari. Kemudian murid dapat melakukan kemahiran antara lerek dan lambung, latih tubi dengan teknik yang betul, 4 daripada 5 percubaan dengan teknik yang betul secara berasingan. Ini saya lari sikit daripada pendekatan TGFU, saya masuk cara lama. Sekiranya anak murid kita lemah tendangan lerek dan tendangan lambung, kita boleh masukkan drill. Bila kita buat latih tubi itu spesifik. Kita bagi 5 kali, kita harap dia buat 4 kali dengan teknik yang betul, bermaksud 80% objektif pelajaran tercapai. Kalau kita kata 3 daripada 5 kurang daripada 80 tak tercapai. Ini penulisan objektif eksplisit yang kita dapat ukur. Ya. Jadi berdasarkan ini murid akan bermain situasi permainan, murid akan buat latih tubi berdasarkan objektif psikomotor. Okey, dari segi kognitif, murid dapat menerangkan secara lisan penggunaan daya semasa melakukan kemahiran menghantar bola. Ini adalah selari dengan standard pembelajaran. Murid akan cakap secara lisan penggunaan daya. Kemudian, kognitif yang kedua, ini tambah. Ini di luar standard pembelajaran kerana kita menggunakan TGFU. Murid dapat membuat keputusan pilihan kemahiran sama ada menggunakan kemahiran antaran lerek atau antaran lambung dalam situasi permainan 3 lawan 3. Itu pemikiran. Jadi mungkin dalam permainan tengok, adakah murid ini melakukan tendangan lerek atau tendangan lambung pada situasi yang tertentu. Sekiranya dia membuat tendangan lambung sekiranya murid itu rakan dia dekat dengan dia. Kalau rakan dekat dengan dia buat tendangan lerek lah. Kalau itu satu keputusan yang salah. Kalau rakan dia ada berjauh, dia buat tendangan lambung, itu keputusan decision making yang betul. Nanti kita boleh bagi markah. Nanti ada borang pentaksiran nanti. Jelas tak? Okey ya. Murid dapat membuat keputusan pilihan sama ada dia pilih tendangan lerek atau tendangan lambung dalam situasi permainan. Kalau kawan dia berada di jauh, kalau dia buat tendangan lerek, itu satu keputusan yang tak betul. Kalau kawan dia jauh, kalau dia menggunakan hantaran lambung jauh, itu satu keputusan yang betul. Itu bergantung pada situasi permainan. Jadi aspek ini you boleh nilai dalam instrumen yang saya sediakan dalam bentuk rubrik. You boleh bagi 5, 4, 3, 2, 1. Afaktif, murid dapat mempamerkan keseronokan semasa aktiviti 3 lawan 3. Ini objektif pembelajaran. Okey. Seterusnya. Okey, apa kaedah PDPC yang kita gunakan? Kita menggunakan kaedah TGFU. Kita gunakan integrasi teknologi maklumat video. Dalam set induksi kita guna video. Itu integrasi teknologi maklumat. Kemudian bila cikgu ada bincang dengan murid tentang taktikal dengan kemahiran, itu perbincangan. Berbentuk lebih kepada inquiry, penemuan berbimbing. Jadi pada dasarnya TGFU diguna pakai dan disulami dengan ICT dan perbincangan. Okey. Baik. Okey, ini contoh aktiviti yang saya create. Anda boleh gunakan pelbagai aktiviti yang anda rasa lebih sesuai. Ini saya bagi contoh. Okey, fasa pengenalan, saya induksi menggunakan video bincang tentang taktik dan kemahiran tendangan lerek dan tendangan lambung. Okey, kemudian pemanasan spesifik. Saya dah kata tadi mungkin boleh guna bola lembut dan sebagainya. Okey. Fasa perkembangan, perbincangan taktikal. Cikgu bincang tentang taktik tendangan lerek dan tendangan lambung. Kemudian juga buka ruang dan tutup ruang. Kemudian dalam situasi permainan satu, murid aplikasikan. Bila nak guna tendangan lerek, tendangan lambung, bila nak buka ruang, bila nak tutup ruang. Jadi situasi permainan satu, aplikasi taktikal. Kemudian
Kemudian cikgu panggil balik, cikgu bincang tentang kemahiran hantaran lerek dan hantaran lambung. Macam mana nak lakukan hantaran lerek dan hantaran lambung? Cikgu bincang, kemudian cikgu buat sedikit drill tendangan lerek, tendangan lambung secara berpasangan atau bertiga. Kemudian dalam situasi yang seterusnya, murid mengaplikasikan tendangan lerek dan tendangan lambung dari segi kemahiran dan juga taktik. Bila nak buat tendangan lerek, tendangan lambung dalam satu situasi permainan 3 lawan 3. Setakat ini sudah ada berapa situasi permainan? Situasi permainan pertama, aplikasi taktik. Situasi permainan kedua, aplikasi taktik dan kemahiran. Situasi permainan yang ketiga itu kemuncak. Di mana dalam permainan 3 lawan 3 mereka guna satu touch, lebih mencabar. Di situ mungkin dia boleh buat pentaksiran. Okey, ada 3 situasi permainan dan 1 drill. Jadi banyak murid-murid banyak bermain, terus main. Okey. Kalau cara lama, cikgu bagi demo, cikgu cakap, main individu dan sebagainya. Ini dalam situasi permainan yang autentik, yang sebenarnya. Okey, fasa penentu gerak kendur, cikgu boleh buat pentaksiran, cikgu boleh buat menaikkan semangat jati diri untuk negara dan sebagainya. Cikgu murid buat refleksi, cikgu buat rumusan pencapaian pelajar dari segi psikomotor, kognitif dan efektif. Baik, di sini aspek pentaksiran. Aspek pentaksiran ini boleh buat sepanjang proses atau penghujung pun boleh buat proses, bergantung kepada perancangan cikgu. Okey. Baik. Pentaksiran harus selari dengan ini satu pentaksiran. Cuba tengok, renungkan betul-betul pentaksiran psikomotor dan kognitif. Kita bagi markah ya. 5 4 3 2 1. Kalau prestasi tak baik 1, prestasi yang baik 5. Okey. Pentaksiran ini boleh buat oleh siapa? Cikgu sendiri boleh buat. Murid-murid secara kendiri boleh buat, murid secara berpasangan boleh buat, dalam kumpulan pun boleh buat. Okey, baik, di sini ada 2 komponen yang ditaksirkan. Satu psikomotor ataupun kemahiran. Kemahiran mana yang ditaksirkan di sini? Tendangan lerek, melaksanakan tendangan lerek dengan tendangan lambung. Sekiranya mereka melaksanakan, katakan Alim sendiri melaksanakan tendangan lerek dengan teknik yang betul, kita bagi 5 markah sepanjang situasi permainan. Kalau Cikgu Alim sendiri melakukan tendangan lambung dengan teknik yang baik, kita bagi 5 markah. Okey. Kemudian membuat keputusan. Dalam permainan tendangan lerek, bila rakan ada di jauh, kalau Alim menggunakan tendangan lerek, itu keputusan yang tak baik. Sepanjang permainan, mungkin kita bagi 2 atau 1. Okey. Kemudian tendangan lerek, tendangan lambung. Okey, tendangan lerek. Okey, kalau kawan ada sangat jauh, Alim bagi tendangan lerek, itu keputusan tak baik, mungkin bagi 2-1. Okey. Kemudian bila pasukan Alim sedang menyerang, Alim cari ruang, Alim tunggu untuk menerima bola. Itu keputusan yang baik, kita bagi 5 markah. Bila pasukan Alim kena serang, Alim melakukan man to man marking, dapat menyekat pasukan lawan. Kita bagi itu tutup ruang, kita bagi markah yang tinggi. Ini kita taksir dari segi psikomotor, kemahiran dan kognitif. Kognitif itu membuat keputusan. Pilihan kemahiran, buka ruang dan tutup ruang, itu aspek pemikiran. Inilah yang alat ini saya ubah sesuai daripada GPI ya. GPI itu alat yang standard yang dibuat oleh Michelle dan rakan-rakannya. Jadi awak boleh gunakan alat ukur ini untuk menilai prestasi murid anda dari segi psikomotor, kognitif. Ya. Pilihan kemahiran, tendangan lerek atau tendangan lambung itu pemikiran. Buka ruang, tutup ruang, pemikiran. Pelaksanakan tendangan lerek dengan teknik yang betul, pelaksanakan tendangan lambung teknik betul, itu adalah psikomotor. Okey, baik. Slide yang seterusnya. Okey, ini adalah pentaksiran efektif. Adakah mereka bekerjasama dengan baik? Bagi markah 5, 4, 3, 2, 1. Pentaksiran boleh buat secara individu, secara kumpulan, cikgu dan sebagainya. Kelakuan yang diterima 5 markah, tak terima 1. Okey, dan lain-lain. Ini pentaksiran efektif. Jadi apa yang kita gariskan dalam objektif tadi, kita dah nilai dari segi pentaksiran. Cuma penggunaan prinsip mekanik tadi itu ditanya secara lisan. Ya, lain-lain semua apa yang kita gariskan dalam objektif pelajaran itu harus ditaksirkan. Mula atau penghujung atau di sepanjang proses PDP. Okey. Ada lagi? Okey, itu saja buat setakat ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Shan.
Terima kasih diucapkan kepada Dr. San atas penerangan yang penuh bermanfaat itu tadi. Jadi Dr. San pun dah ambil dekat 40 minit. Kita bagi rehat sebentar lah untuk Dr. San untuk minum air ke apa. Jadi sambil tu kita ke panel seterusnya. Encik Azamuddin atau lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Azam. Cikgu Azam dah bersedia untuk mendapat soalan-soalan yang panas-panas ni. Perkara saya lupa nak bagi tahu ya. Boleh ya? Satu bagi saya peluang. Okey. Kalau cara lama kita panggil linear pedagogi, kalau cara TJFU kita kata non-linear pedagogi. Di mana Cikgu Azam dah melakukan kajian tentang non-linear pedagogi. Okey. Terima kasih Dr. San. Program ini akan diteruskan kepada Encik Azamuddin, cikgu terbaik pendidikan antara guru terbaik pendidikan jasmani di Malaysia. Untuk maklumat tambahan, Cikgu Azam juga mempunyai pengalaman selama 24 tahun pengalaman mengajar. Jadi soalan pertama kepada Cikgu Azam ialah, adakah TJFU berjaya dilaksanakan secara menyeluruh di sekolah ketika ini? Okey, untuk jawapan Halim ni, tapi saya kena betulkan dulu. Saya bukanlah guru terbaik di Malaysia ataupun apa pun. Saya hanya cikgu biasa yang suka mengajar. Itu je yang penting untuk orang lain tahu pasal saya. Okey, kalau dari segi teori, ini nak menjawab soalan ni. Dari segi teori, saya percaya semua cikgu PJ yang option di Malaysia faham. Sebab apabila pelaksanaan KSSM, mereka hendakkan TJFU ni diajar menggunakan model ataupun kaedah TJFU. Okey, sebelum konsep ini, model ni sampai ke sekolah-sekolah, BPK telah mengadakan satu program dinamakan penyebaran DSKP. Okey, penyebaran DSKP. Di mana dia akan panggil cikgu-cikgu ataupun jurulatih kebangsaan JUK untuk menerima first pengalaman lah tentang pendedahan TJFU. Kemudian JUK pula pergi ke negeri-negeri dan mereka pula akan menerangkan kepada JUN, iaitu jurulatih utama negeri. Jadi secara teorinya sepatutnya semua guru PJ tahu dan kenal TJFU. Tetapi pada pandangan saya secara praktikal tidaklah. Kalau saya kata bagi untuk praktikal ni cikgu-cikgu laksana kat sekolah ataupun memahaminya, pada saya hanya 50% sahaja. Okey. Contoh kawasan di sekolah saya ataupun di kawasan saya ni, Hilir Perak, saya tengok lebih spesifik kepada sekolah saya tengok cikgu PJ kurang menggunakan kaedah TJFU ni ataupun model TJFU. Sebab Halim kena audien kena tahu, dekat sekolah-sekolah bukan semua cikgu option PJ yang mengajar PJ. Ada cikgu option sejarah, cikgu option moral, cikgu option sains yang kena mengajar PJ. Sebab guru untuk PJ tak cukup. Jadi itu reason dia. Kenapa aplikasi TJFU ni secara praktikalnya pada saya 50% saja berjaya. Okey. Itu jawapan untuk yang soalan pertama. Okey, sekarang ni setelah 5 tahun kita berada ke SSM 2016 sehinggalah 2016, 17, 18, 19, 20 dan sekarang 21. Bermakna dah 6 tahun Jadi sekarang konsep dia pula adalah bukannya penyebaran DSKP lagi, tetapi kepada konsep pembugaran. Pembugaran DSKP pula. Itu yang dibuat oleh pihak PPD ataupun JPN sekarang. Okey. Nak senang contoh, cikgu-cikgu ataupun audiens yang dengar ni boleh tengok Didik TV lah. Didik TV dia ada buat pengajaran PDPC ataupun PDPR berkaitan dengan permainan ini. Iaitu cikgu boleh tengok, saya ada tengok 3, kriket, rugby sentuh dan bola jaring. Okey, cikgu-cikgu boleh cari link tu Didik TV YouTube, tengok sendiri. Adakah pendekatan yang mereka gunakan ataupun adakah model yang mereka gunakan itu
kita panggil TGFU. Itu. Saya tak boleh nak kata itu betul, itu tak betul. Cikgu tengok sendiri. Jadi cikgu akan faham pelaksanaannya di Malaysia ni adakah menepati sasaran. Okey. Boleh Alim? Itu Boleh, untuk soalan cikgu. yang pertama. Okey, dia macam apa yang saya boleh simpulkan, macam penerangan daripada Dr. Shan, dia cakap macam TGFU, macam cikgu kata, yang bestnya TGFU ni kepada murid. Yang saya boleh simpulkan macam bukan semua murid pandai semua skill-skill macam menggelecek, hantaran pendek, hantaran lambung, menanduk. Jadi kalau kita buat games, contohnya 3 lawan 3, jadi murid tu dapat mengaplikasikan kemahiran dan dapat mengasah kemahiran mereka daripada sedikit demi sedikit untuk, dan diorang pun seronok, diorang dapat melakukan hantaran leret, hantaran lambung, dan selaras dengan DSKP pun dia kata membuat dalam situasi permainan. Betul tak cikgu? Ya. Memang setiap SP untuk permainan dia ada tulis situ permainan. Okey, jadi dan soalan itu salah satu seterusnya, ciri TGFU lah tu, situasi permainan. salah satu situasi permainan. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah kita memastikan pengaplikasian TGFU berkesan dalam jangka masa yang panjang? Okey. Untuk soalan ni yang penting sekali study lah. Study dan pemantauan. Saya tak pasti adakah semua universiti yang ada fakulti pendidikan untuk PJ ni mengajar TGFU secara keutamaan. Secara spesifik saya tidak pasti. Tapi UPSI saya percaya sebab saya pernah belajar di situ. Dan TGFU punya expert Dr. Shan pun ada di sana. Jadi saya pasti UPSI ada. Universiti lain saya tidak pastilah. Salah satu dia kalau nak benda ni berkesan, bukanlah sempurna tapi cantik dan menarik, perlu ada study yang betul ataupun ilmu yang betul diturunkan kepada student lah di pihak universiti, sebab student ni akan jadi cikgu kan. Jadi mereka perlu tahu dulu. Okey, lepas tu bila dah pergi ke sekolah, ini ada peranan jawatan kuasa yang lain. Contoh yang digambar sekarang ni, kita nampak ada panduan pengurusan mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Ini Jemaah Nazir 2019 yang keluar. Jadi ada pihak Nazir, pihak PPD ataupun JPN, JUK kena datang melawat sekolah, pantau, tengok adakah pelaksanaannya dibuat, pelaksanaannya dah dibuat, adakah betul menepati objektif TGFU, dan adakah guru-guru ini betul-betul mahir. Okey, untuk melaksana TGFU ada banyak game tau, banyak game yang kita kena buat dengan pedagogi TGFU ni, iaitu saya bagikan data banyak game contoh sebentar. Okey, dalam PJ untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5 kita ada tingkatan 1 kita ada bola sepak dengan bola jaring. Lepas tu kita ada bola tampar dan badminton. Tingkatan 2 kita ada serangan, untuk kategori serangan bola baling dan rugby sentuh. Kemudian sepak takraw, kriket. Tingkatan 3 lah kita ada peranjang, hoki, dan seterusnya pingpong, tenis, softball. Okey, jadi bila kita nak apply TGFU ni, yang pertama sekali cikgu-cikgu mesti mahir game tu. Mesti mahir game tu baru boleh modifikasi permainan yang seperti Dr. Shan cakap tadi untuk menerapkan konsep TGFU. Jika cikgu sendiri tidak mahir, adalah sukar untuk menerapkan konsep TGFU dengan membuat mini game. Okey? Itu sebabnya saya berani mengatakan benda ni tidak berjaya pelaksanaannya sepenuhnya. Okey, contoh kriket. Alim tahu ke main kriket? Main kriket kemahiran apa yang ada, taktikal apa yang ada kan? Contoh saya tak pasti macam mana main softball. Saya tak pasti, tapi kita kena belajar lah. Jadi cikgu kena belajar. So, cikgu kena belajar mesti dipantau oleh satu badan yang sepatutnya memantau pelaksanaan dia. Baru dia akan
sampai kepada bentuk ataupun jangka masa yang panjang di sekolah-sekolah. Okey, Lip? Okey cikgu, terima kasih cikgu. Maksudnya dia macam sebab orang macam soalan kedua kan dia kepada macam pengaplikasian TGFU macam dekat sekolah kebanyakannya yang mengajar PJ pun bukan major dia PJ. Dia minor PJ. Lepas tu betul. Untuk dia belajar pedagogi secara pendidikan jasmani tu tidak se-efficient macam, bukanlah kata kami ni tahu semua, tapi macam budak-budak sains sukan daripada UPSI kebanyakannya tahu apa tu TGFU misalnya. Okey, jadi untuk soalan seterusnya, adakah kaedah pendekatan TGFU bagi penyediaan sesi pengajaran dan pembelajaran yang holistik mempengaruhi proses perkembangan tahap domain psikomotor, kognitif dan efektif kepada murid sewaktu pelaksanaan subjek PJPK? Okey, untuk ini sebenarnya pada saya TGFU ni bagus. Tapi sebelum tu kita kena tahu perbezaan antara linear pedagogi iaitu cara tradisional ni. Untuk cara tradisional sebenarnya model tradisional ni dia lebih kepada yang pertamanya pembangunan fizikal atau organik, yang kedua pembangunan neuro, otot ataupun motor, yang ketiga pembangunan kognitif, yang kelima pembangunan sosial, emosi dan afektif. Ini adalah kajian daripada Thomas Lee dan Thomas 1988. Okey, tetapi bila kita compare dengan, kita bandingkan dengan TGFU TGFU ni kalau Todd and Bunker dia lebih mengutamakan konsep psikologi itu sebagai teras utama tau. Sebab dari penerangan Dr. Shan tadi kita ada tengok budak lebih mahir dari segi kognitif. Dari segi kognitifnya dia boleh menerangkan kenapa perlu tendangan lirik bila kawan anda, pasangan anda dekat, tendangan lambung bila pasangan anda jauh. Betul? Okey, jadi itu sebenarnya kognitif berdasarkan psikologi, dia memahami. Dan selain daripada itu TGFU ni dia boleh settle masalah taktikal tau. Taktikal. Sebab dalam TGFU konsep ataupun klausul taktikal tu sangat penting. Kemudian budak happy sebab peraturan permainan pun kita dah modify dan dia bebas untuk main, taklah terlalu rigid dengan game sebenar. Juga murid-murid dia boleh menilai kemampuan mereka masing-masing antara kawan-kawan dalam permainan tu dengan simulasi game yang kita buat. Okey. Jadi bila benda ni, bila budak yakin dari segi psikologinya, maka mereka confident untuk bermain. Okey, kita faham bukan semua murid menguasai semua kemahiran permainan. Sebab kemahiran permainan ni pun banyak. Okey, kalau kita tengok Liga IPL sikit sekalipun kan, ada pemain yang tahan bola pun tak lekat lagi. Okey? Itulah contohnya bagaimana. Okey, bagi soalan 3 ni pada saya memang berjaya sebab dia dari motornya budak puas bermain, menguasai kemahiran. Dari segi kognitifnya budak memiliki taktikal, memenangi permainan, dan dari segi afektifnya, kesannya kepada budak. Dari segi pengurusan permainan itu, mental mereka, dari segi menjaga kawasan-kawasan yang selamat untuk PJPK itu sangat berkesan dalam proses TGFU ni. Sebab mereka melalui proses yang Dr. Shan terangkan tadi, daripada perbincangan, main, bincang balik dan akhir sekali meningkatkan intensiti. Dan guru pula dia ada GPAI untuk nilai. GPAI ni sebenarnya penting untuk cikgu-cikgu sebab kami kena buat PBD. Okey, berdasarkan GPAI yang Dr. Shan tunjuk tadilah, PBD sepatutnya dilaksanakan. Baru adil, betul tak? Baru adil kan? Baru adil. Ataupun kita boleh gunakan kamera untuk tangkap video. Boleh tengok, murid boleh tengok kembali apa yang mereka buat, apa betul, apa yang salah. Jadi pada saya, secara holistiknya, perkembangan psikomotor, kognitif dan afektif itu sewaktu pelaksanaan subjek PJPK ni berjaya.
Okey, terima kasih. Kiranya dia tak ada istilah lah macam setengah orang yang kata TGFU ni tak sesuai digunakan di Malaysia. Jadi dengan penerangan Cikgu Azam bagi tu, memang TGFU tu berjaya untuk domain psikomotor, kognitif dan afektif. Untuk soalan seterusnya, adakah wujud perbezaan yang signifikan dalam pelajar memahami kemahiran sesuatu sukan melalui kaedah tradisional atau kaedah TGFU, pendekatan TGFU? Okey, betul, tepat sekali. Memang ada perbezaan signifikan. Sebab ada pengkaji mengatakan pendekatan tradisional ni adalah lebih kepada model arahan tau. Okey. Prinsip pengajaran tradisional di mana guru memberi arahan dan murid menurut sahaja. Itu yang utama dari dulu. Cikgu adalah segala-galanya. Tetapi sekarang ni, dulu kita panggil berpusatkan guru. Sekarang PDPC berpusatkan student. Okey, berpusatkan murid-murid. Okey. Pendekatan TGFU ni dia pada satu masa kita nampak dia macam mencadangkan permainan sebenar tu dikelon. Betul Dr. Chan? Betul Dr. Chan? Ya. Dia macam clone game yang tu dalam bentuk mini, ya? Ya, betul. Okey. Lepas tu kemudian dia ubah suai pemain dari segi apa semua fizikal, cuma skill dia tak ubah. Tak bolehlah kau tendang lerit engkau ni. Tetapi dari segi konsepnya macam mana nak menghantar bola tu lerit dalam TGFU pun tak cakap. Dia tak cakap. Boleh macam mana cara sekalipun. Lepas tu undang-undang, peraturan kita ubah bagi dia lebih warna lah pada murid-murid ni. Sebab budak-budak ni dia nak happy je sebenarnya. Dia nak happy. Tapi happy tu, kegembiraan mereka bermain tu kita kena bimbing. Jangan lepas saja Okey. Lepas tu guru sebagai pembimbing sahaja. Pembimbing dan saya suka kata guru sebagai pengkritik. Okey, contohnya Halim main. Okey Halim, you tak boleh main begini. You patutnya tendang bola bukan tendang kaki lawan kan. Macam tu. Kita kritik dia, kritik dengan yang dengan bahasa yang baik dan sebagainya. Jadi kalau nak tanya pasal signifikannya untuk permainan dalam PJ, yes, betul. Memang ada perbezaan signifikan dari segi model TG tradisional. Ya, model tradisional. Dia ada beza. Memang banyak beza dia. Namun begitu, bila saya tengok Dr. Shan tunjuk tadi, lesson note dia ada juga latih budak drill dan saya pernah tengok Dr. Shan ajar badminton di sekolah saya. Daripada situ saya tengok Dr. Shan pun ada tengok dia tarik budak ke tepi. Bila budak tu masa tu badminton dia nak buat servis, tak lepas-lepas. Dr. Shan tarik, dia betulkan. Itu pun boleh, tapi jangan memberhentikan semua murid yang bermain tadi. Itu pun cara pelaksanaan TGFU. Boleh. Kan? Sebab kita di sekolah Alim kita cuma kalau ikut perkeliling ni bilangan 9 tahun 2016 ni, perkeliling iktisad kementerian ni, kita sejam satu hari dan selama seminggu 2 jam. Kemudian pembahagian permainan ni dengan topik-topik lain dia dah tetapkan. Contohnya bola sepak 4 jam. Contoh. Itu mungkin tidak tepat sebab saya tak tengok pun dekat ni. Tetapi memang begitulah. Kemudian PJ tu mesti diselang-seling. Kalau hari Senin PJ, selepas tu. Kalau tak hari Rabu, hari Khamis boleh atau hari Jumaat. Dia macam tu. Jadi kalau perbezaan signifikan memang betul ada. Memang ada. Memang nampak dari psikologi dan dari segi kemahiran. Dan guru pun sebenarnya mudah untuk menilai murid untuk buat PPT ni. Ya? Okey. Betul cikgu. Terima kasih atas soalan. Itu jawapan saya untuk soalan yang keempat. Kiranya dia macam sebab saya pun anak murid Dr. Shan selalu dia bagi tahu dia tak ada satu kaedah yang terbaik yang menyatakan kaedah saya lah yang paling berjaya dalam mengajar. Betul tak Dr. San? Dulu waktu kelas KPD, Doktor. Ya. Jadi seseorang guru tu perlu memainkan peranan lah. Contohnya macam Cikgu Azam tadi bagi contoh masa Dr. San ajar badminton,
dia tarik budak yang lemah tu untuk buat drill dalam 5 minit, lepas tu dia masuk dalam situasi permainan. So daripada situ kita boleh jadikan pelajar yang mahir lah untuk semuanya, betul tak? Dan walaupun skill dia untuk pentadbiran JPI tu dia takkan dapat kurang daripada 3, dia akan lebih daripada 3. Seterusnya soalan agak cukup emas kepada Cikgu Azam. Di Eropah, Amerika dan negara Asia seperti Jepun menggunakan TGFU di sekolah rendah sahaja, manakala di Malaysia untuk sekolah menengah. Apakah idea cikgu untuk memperkasakan subjek pendidikan jasmani di sekolah? Okey. Memang kalau kita tengok kajian-kajian pun yang overseas punya, yang luar negara punya pun, kita tengok mereka membuat kajian ni TGFU kepada murid yang berumur bawah 12 tahun, ya, bawah 12 tahun. Tapi di Malaysia ni, di negara kita, soalan ni sebenarnya saya tidak boleh menjawabnya. Yang menjawabnya adalah KPM lah dan BPK. Kenapa mereka apply TGFU dan cuba apply TGFU di sekolah menengah, macam tu. Jadi kalau pendapat peribadi, bagus untuk apply sebab kita mendahului Europe, Amerika dan Jepun ni. Pada saya lah, sebab setakat itulah kajian saya. Mungkin Dr. Shan dia ada kajian yang lain yang maknanya ada TGFU ni di negara luar pun dah mula buat di peringkat tertinggi. Tetapi dalam tim hoki Australia, saya tengok dalam satu YouTube, dalam video YouTube, mereka menggunakan untuk mengajar hoki wanita tu menggunakan kaedah TGFU untuk ajar tactical. That's mean, maksudnya memang orang kata memang objektifnya ke arah yang lebih daripada 12 tahun lah. Sebab dalam pengajaran sukan profesional, mereka dah guna pendekatan taktikal TGFU ni, kaedah TGFU. Jadi kalau KPM nak buat ni, sekarang ni dah sampai form 4 dan tingkatan 5, maknanya bagus lah. Pada saya bagus. Tapi kenapa mereka apply untuk sekolah menengah, itu bukan saya yang boleh jawab. Itu BPK KPM yang kena jawab. Okey, Alif. Jawapan Okey, saya. cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Boleh saya interject ke? Boleh doktor. Macam Cikgu Azam cakap tu, di Australia, pasukan hoki Australia tu menggunakan pendekatan dipanggil Game Sense. Game Sense. Dia memang TGFU, tapi mereka gunakan jenama Game Sense. Ciri dia sama dengan TGFU. Jadi kesesuaian penggunaan TGFU, dia boleh merentasi daripada sekolah rendah ke sekolah menengah dalam coaching konteks. Dewasa pun boleh guna. Tetapi yang penting di sini, kemahiran motor asas murid-murid sekolah rendah, ya, kurang bawah 9 tahun harus menguasai fundamental movement, ya, pergerakan motor asas seperti yang saya kata, berlari, melompat, ya, membaling, lokomotor, non lokomotor, termasuk sport specific skill seperti mengeleceh, menendang, membaling, batting dan sebagainya harus dikuasai. Itu yang paling penting untuk sekolah rendah, ya, sekolah rendah bawah sekolah rendah bawah 7 atau 8 tahun, itu harus dikuasai. Kalau kita nak maju dalam bidang pendidikan jasmani atau dalam konteks coaching di Malaysia, kemahiran pergerakan motor asas itu perlu diberi perhatian. Apa saja kaedah kita gunakan di sekolah menengah dan sebagainya boleh berkesan, tetapi kalau tanpa kemajuan pergerakan motor asas, sukar. Apa kaedah kita guna pakai pun susah. Jadi kena beri perhatian kepada pergerakan motor asas. Beberapa kajian yang pernah dibuat oleh Dr. Masri umpamanya, Dr. Ishak mendapati murid-murid bawah 70 tahun belum menguasai pergerakan motor asas. Mereka mengkaji beberapa negeri. Selangor salah satu negeri. Jadi perhatian harus diberi kepada pergerakan motor asas. Umur dah 7 tahun, sepatutnya anak-anak kita di Malaysia harus menguasai pergerakan motor, fundamental movement skills. Okey, itu sajalah. Betul. Terima kasih Dr. San. Pandangan peribadi saya. Betul Dr. Dan saya pun setuju dengan pandangan peribadi Dr. San dan apa yang dikatakan oleh Cikgu Azam.
Contohnya kita boleh mengambil contoh player-player yang terhebat macam Mbappe, macam Messi, semuanya diorang menguasai skill sesuatu permainan itu ketika diorang di bangku sekolah lagi. Sebelum masa diorang 2-3 tahun dah, diorang dah mempunyai skill untuk diorang boleh berjaya sampai hari ini. Jadi untuk sesi soal jawab, kita beralih kepada soalan-soalan yang daripada Facebook. Antara soalan daripada soalan daripada Xavier Gabio. Salam sejahtera. Sememangnya TJFU ini memberi impak yang baik dan sangat berkesan kepada murid-murid di sekolah. Namun, bagaimanakah boleh meningkatkan kesedaran guru terhadap penggunaan model TJFU dalam melaksanakan PDTC? Saya minta Dr. Shan untuk menjawab. Okey, baik Nas. Untuk meningkatkan kesedaran di sekolah, di kalangan guru pelatih dan sebagainya, perlu ada klinik-klinik lah. Klinik-klinik memperkenalkan TJFU secara teori dan praktikal. Baru ada kesedaran. Cakap teori saja mereka akan misconception, salah guna lah. Perlu ada macam mungkin Cikgu Azam boleh menganjurkan banyak kursus-kursus tentang TJFU, sebab Cikgu Azam tu saya rasa dia seorang pakar bidang ni. Kursus dan amali, perlu ada amali. Baik, harap terjawab ya. Saya ingat Cikgu Azam lebih boleh menjawab lah, sebab Cikgu Azam ada ke sekolah dengan KPM. Okey, Cikgu Azam silakan. Pandangan Cikgu Azam. Saya tambah sikit. Di sekolah kita ada satu program yang dinamakan LADAP, latihan dalam perkhidmatan. Okey, dalam satu tahun kita mesti cukup berapa jam kredit lah dari segi kursus ni. Okey, dalam LADAP ni sebenarnya kita boleh buat tentang TJFU ni. Kita boleh panggil ataupun kita sendiri yang boleh buat LADAP ni dan bagi tahu, dan orang yang mendengarnya, orang yang menyertai kursus tu, latihan tu adalah cikgu-cikgu di sekolah tu. Bukan sekadar cikgu yang mengajar PJ, tapi kita bagi pada semua. Sebab di sekolah jadual waktu ni akan sentiasa berubah dan guru yang mengajar pun biasanya banyak kali berubah dalam satu tahun. Jadi kita boleh buat. Itu pada saya itu satu pendekatan yang paling efektif lah. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azam dan Dr. Shan. Seterusnya kepada satu soalan daripada Encik Awaluddin Abdul Rahim. Antara sukan individu dan sukan berkumpulan, yang manakah berkesan dan menerapkan TJFU untuk pengajaran dan pembelajaran? Okey, boleh saya jawab? Boleh Dr. San, lepas tu boleh ditambah oleh Cikgu Azam. Baik, sukan individu dia close skill. Sukan individu seperti 100 meter lari berpagar, shooting, renang, gimnastik, ya. Dia individu, sukan individu. Dia banyak mengutamakan keefisienan teknik melakukan sesuatu kemahiran. Teknik sangat penting. Lari berpagar, teknik sangat penting. Macam mana melepasi pagar dan sebagainya. Di samping faktor-faktor ketegasan, teknik. Jadi pendekatan yang paling sesuai, pendekatan mastery atau arahan langsung. Mastery atau arahan langsung di bawah pimpinan guru atau jurulatih. Itu hanya fokus kepada kemahiran. Sedangkan open skill, sukan-sukan open skill seperti permainan, bola sepak, badminton, ada musuh. Di mana pendekatan TJFU atau game based approach seperti game sense, tactical game dan sebagainya, itu memang sesuai lah. Pendekatan seperti TJFU sesuai untuk open skill yang ada musuh. Ya. Sebab permainan dia ada konfigurasi permainan mengandungi bukan saja kemahiran, dilakukan teknik yang betul, ada unsur-unsur pemikiran, decision making, what to do, how to do dan sebagainya. Jadi pendekatan TJFU sesuai untuk TJFU itu merupakan satu pendekatan game based approach. Okey. Sesuai untuk permainan.
Cikgu Azam Okay, Alim, saya tambah. Okay, dia sebenarnya untuk sukan individu dimasuk di sini mungkin sukan olahraga. Setakat ni olahraga tak ada TJFU. Setakat ni tak ada TJFU. Betul Dr. Chan? Ada ke? Ya, memang TJFU untuk permainan saja, 4 kategori permainan. Jadi dia ada kategori permainan jaring. Jadi dia hanya untuk permainan. Dia sebab kita dah bagi ke 4 bidang tu kan. Jadi so untuk permainan dan olahraga tak masuk pun dalam 4 pembahagian dalam TJFU tu. Jadi hanya sesuai untuk aktiviti open skill lah TJFU ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azam dan Dr. San. Ada nak pilih lagi satu soalan lah Cikgu Azam? Soalan terakhir daripada Facebook. Soalan yang sama daripada Xavier. Kekangan alatan dan atau prasarana di sekolah sememangnya tidak dapat dinafikan. Soalan saya ialah, adakah TJFU masih berkesan sekiranya kita tidak mempunyai alatan dan prasarana yang mencukupi? Pandangan Cikgu Azam dahulu, lepas tu Dr. Shan boleh tambah. Okey, ini adalah masalah biasa di sekolah-sekolah. Okey. Mungkin pada fikiran saya salah satunya konsep TJFU ni diminta pelaksanaannya di sekolah oleh BPK dan KPM kerana benda ni lah. Itu pada pandangan saya. Sebab dalam kemudahan prasarana yang tak ada macam dewan, ada sekolah-sekolah Padang ada kan. Dia hanya ada satu court badminton macam tu. Ada sekolah di negara kita yang begitu. Tapi itulah ayatnya tadi. Sebab apa kita guna pendekatan TJFU? Pasal TJFU kita boleh modifikasi game. Kita boleh modifikasi game, boleh modifikasi alatan dan boleh modifikasi peraturan dan peraturan permainan tersebut. Jadi kalau mustahil tiada langsung ruang kosong di sekolah. Jadi cikgu PJ dia kena pandai lah. Kena pandai cari tempat-tempat. Okey, barang permainan tu contoh kita kan bola kriket keras kan? Bila kita nak ajar murid dalam TJFU, kita boleh balut bola kriket itu dengan tape. Kan? Bola tenis kita balut dengan tape untuk menggantikan bola kriket yang keras tadi. Mesti kita boleh main. Okey. Boleh? Alim. Saya rasa saya dah jawab soalan ni sebab saya tahu di banyak sekolah yang kemudahan-kemudahan ni dia tak ada. Contohnya gym pun tak ada. Kan, alatan gym tak ada. Sekolah kecil dia PCG dia sikit tau. Jadi nak beli alat tu pun tak ada. Jadi kalau dumbbell tak ada, kita tukar je lah. Botol mineral water tu bubur pasir, jadikan alat untuk weight tu kan. Itu tak ada masalah. Kena pandai, kena sentiasa berfikirlah jadi cikgu ni. Dia perlu inovasikan sesuatu lah. Sebab contohnya waktu saya sekolah rendah, sekolah saya dia tak ada gelanggang bola. Sebab saya sekolah dekat salah satu sekolah vernacular. So dia hanya ada padang bola keranjang je. Lepas tu padang dia kecil. Jadi waktu saya kecil, waktu saya kat sekolah tu, memang PJ ni ibarat saya tak belajar lah. Dekat sekolah tu dia akan ambil untuk ajar subjek matematik lah, sains lah, macam tu. So Dr. San nak tambah untuk soalan tadi, Doktor? Okey, contohnya macam katakan nak ajar badminton, tak ada gelanggang badminton. Cikgu carilah padang, buatlah gelanggang menggunakan tepung dan sebagainya, kan? Atau shuttle tak ada, bonyokkan bola jadikan shuttle. Guna balon jadikan ganti shuttle, ya. Kalau lompat tinggi tak ada tilam, carilah tilam-tilam lama, masukkan dalam guni ke. Zaman saya mengajar kita guna macam tu, tapi zaman sekarang kementerian bekalkan tilang kepada semua sekolah, kemudahan lebih lengkap. Jadi cikgu kena inovatif lah. Betul, Doktor. Terima kasih. Masa begitu mencemburui kita. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shan dan Cikgu Azam atas perkongsian ilmu yang bermanfaat kepada kami, lebih-lebih lagi kepada bakal guru dan viewers kita yang lebih 100 orang yang melihat di Facebook. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana anda sudi mendengar
tentang keberkesanan style TGFU yang dianjurkan oleh kami. Jadi sebelum saya serahkan tugas saya kepada pengurusi majlis, saya ingin memohon maaf kepada kedua panel andai saya terkasar bahasa atau terkilaf, dan kepada para viewers di Facebook. Sebelum akhiri, saya ingin memberi serangkap pantun, iaitu bunga Cina, bunga karangan, tanamlah rapat tepi perigi. Adik di mana abang gerangan, bililah dapat bertemu lagi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bertemu kembali. Itu sahaja daripada saya, Abdul Alim. Terima kasih saudara Abdul Alim selaku moderator kita dan barisan panel yang telah menjawab segala persoalan dengan baik. Okey, berpantun-pantun saudara Abdul Alim. Okey, baiklah. Kita sudah pun sampai di penghujung webinar kita. Sebelum itu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada barisan panel kita di atas perkongsian yang sangat bermanfaat yang dikongsikan buat kami pada hari ini. Diharapkan agar penonton, khususnya bakal-bakal guru maupun mahasiswa-mahasiswi dapat mengambil ilmu yang dikongsikan oleh para panel kita dan dapat mengaplikasikannya serta diguna pakai pada hari-hari mendatang. Terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudari di atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan, dan kami menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan yang berlaku sepanjang webinar ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datangnya daripada diri kami sendiri. Sebelum itu, suka diingatkan kepada peserta mengenai link MyCat atau MyChamp telah diberikan seperti yang telah dijanjikan di ruangan komen. Harap maklum. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, marilah kita bersama-sama menonton video lagu daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang bertajuk Cemerlang Bersama. Kepada seluruh warga UPSI untuk memastikan kita mencapai bintang. Kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Kita dan aku maka berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Dengan semangat membara, UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama, dengan semangat membara, UPSI di puncak persada. Yesulah kita semua, nada warga setia. Janji terpatri, megah terajui, misi pendidikan negara. Ayo cemerlang bersama, dengan semangat membara, UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama, dengan semangat membara, UPSI di puncak persada.
Bersama dengan semangat membara UPSI di puncak persada. Ayo jalan bersama dengan semangat membara UPSI di puncak persada. Baiklah, dengan berakhirnya lagu itu tadi, maka berakhirlah webinar kita pada hari ini. Sebelum surai, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Jumpa dulang penuh belian, rupanya mimpi di awal pagi. Selamat pulang hadirin sekalian, panjang umur bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu, terima kasih doktor, barisan panel semua. Terima kasih Doktor dengan Cikgu Azam. Terima kasih. Terima kasih Badrul. Okey, baik-baik cikgu.